A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita panjatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'na wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bersama-sama lagi dalam sesi tadabbur harian. InsyaAllah hari ini kita bersama-sama insyaAllah di muka surat yang ke-324 daripada Mashaf, insyaAllah. Seperti biasa, insyaAllah diharap dapat memberikan feedback gambar suara, insyaAllah sama ada jelas atau tak jelas. Yang keduanya, insyaAllah bersama-sama kita buka Mashaf untuk kita menatapi sama-sama apa yang insyaAllah apa yang akan kita baca pada pagi ini. InsyaAllah moga-moga kita akan dapat lihat perkataan-perkataan dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan ceritakan kepada kita tentang perkara-perkara yang ada dalam muka surat ini, insyaAllah. Terima kasih yang telah memberikan feedback dan juga feedback gambar dan juga suara. Jadi insyaAllah kita akan mulakan pada hari ini, iaitu surah Anbiya ayat 25 sehingga ayat yang ke-35. Ayat 25 sehingga ayat yang ke-35. InsyaAllah saya akan bacakan satu ayat, insyaAllah moga-moga untuk memperolehi keberkatan. Walaupun satu ayat insyaAllah, tapi moga-moga kita akan dapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bacaan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, ayat yang saya bacakan tadi ayat 25, sambungan daripada apa yang telah kita baca daripada ni. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang rasul-rasul. Jadi rasul-rasul ini diutuskan, Allah SWT sebutkan insyaAllah dalam ayat ni, iaitu Allah SWT sebutkan wa ma arsalna min qablika min rasulin. Allah Subhanahu wa taala kata, dan tidak kami utuskan min qablika, sebelum daripada kamu wahai Muhammad, min rasulin, daripada mana-mana rasul, illa nuhi, melainkan kami telah wahyukan. Jadi dalam qiraat kita tu ada dua bacaan sini, iaitu yang pertamanya nuhi, yang keduanya ada bacaannya yuha. Memang kalau dalam tulisan dulu di zaman zaman Saidina Uthman, yang kita panggil sebagai tulisan Rosman, Quran yang kita baca sekarang ni adalah dipanggil Uthmani, iaitu tulisan Uthmani. Jadi dalam tulisan Uthmani dulu, masa kalau kita tengok, kita boleh tengok mashaf-mashaf yang pertama ditulis di zaman Nabi SAW, yang ditulis di zaman Nabi, di zaman sahabat dulu, Qurannya tidak ada titik dan juga tidak ada baris. Tidak ada titik pun tak ada, baris pun tak ada. Jadi oleh kerana itu, bila ditulis nuhi ataupun ditulis yuha, dia tulisan dia sama saja, yuha ataupun nuhi. Jadi oleh kerana itu, bacaan sebenarnya, jadi bacaan tu ada dua, nuhi ataupun yuha. Jadi maknanya, kalau nuhi itu maknanya kami wahyukan, kami telah wahyukan. Kalau yuha, diwahyukan, mereka telah diwahyukan. Jadi maknanya diwahyukan ataupun kami wahyukan, iaitu kedua-duanya lah sama kan, iaitu Allah Ta'ala wahyukan ataupun kami, Allah Ta'ala wahyukan kepada Rasul-Rasul. Jadi apa yang Allah Ta'ala nak sebut sini dalam ayat ini, dalam ayat yang ke-25 ni, tidak ada Rasul-Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum daripada kamu wahai Muhammad, melainkan diwahyukan kepada mereka, diberitahu kepada mereka dua perkara yang utama yang disebutkan dalam ayat ni, iaitu yang pertama, annahu la ilaha illa ana. Allah Ta'ala kata tidak ada Tuhan melainkan dia. Jadi kita tengokkan, itu adalah pokok utama dalam agama, pokok utama dalam Islam, mana-mana pun kan, Rasul-Rasul semua akan bawa benda ni, iaitu la ilaha illallah. Maknanya kan, kita kata ayat itu kalau disebut sini la ilaha illa ana, aku, ana tu aku. Kemudian yang kedua, fa'budun.
dalam erti yang katalah, maka hendaklah kamu memperhambakan diri, fa'buduni, itu yang perhambakan diri kepada aku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir jalan lain dia kata fa'budun ni ertinya ialah wahidun, hendaklah kamu mengesakan aku saja, maknanya tak boleh syirik maknanya. Jadi sama ada tak boleh syirik, sama ada memperhambakan diri, maka kedua-dua makna tu ialah maknanya adalah, iaitu semua rasul-rasul tu membawa benda isu yang sama, yang besar, yang utama, iaitu la ilaha illallah, tak boleh syirik dan hanya memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja. Tu poin yang kita dapatlah dalam ayat 25 ni, iaitu jadi ertinya ialah bahawa semua rasul-rasul ni semua rasul-rasul yang kita kata yang disebutkan oleh ulama-ulama usuluddin, ulama-ulama tauhid, dia kata ada 313 rasul-rasul ataupun 124,000 nabi-nabi. 124,000 nabi-nabi ataupun 313 orang rasul, semuanya membawa mesej ini. Mesej ini adalah mesej utama sekali. Tu yang pertama lah kan, ayat 25. Kita tengok ayat yang ke-26. Allah Subhanahu wa taala berkata, wa qalu takhazar rahmanu walada. Tiba-tiba manusia ni berkata, wa qalu, manusia berkatalah, iaitu orang-orang yang kafir, orang-orang syirik, berkata apa? Ittakhazar rahmanu walada. Tuhan mengambil walad, Tuhan mengambil anak. Tuhan bernama Rahman tu, dia kata mengambil anak. Anak situ maksudnya malaikat, maknanya malaikat sebagai anak. Jadi malaikat tu dikatakan sebagai anak Tuhan. Tiba-tiba ada orang kata macam tu. Allah Ta'ala mengambil anak-anak, iaitu daripada golongan malaikat. Allah Subhanahu wa taala kata subhanah, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Bal ibadun mukramun, sedangkan malaikat tu bukanlah anak-anak Allah Subhanahu wa taala, dia adalah ibadun, hanyalah hamba-hamba mukramun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila Allah Subhanahu wa taala sebut bahawa malaikat-malaikat tu semuanya adalah merupakan hamba-hamba, jadi hamba tu adalah ubudiyah, anak tu lain. Jadi kalau anak tak akan diperhambakan, jadi lain anak dengan hamba. Jadi di sini ulama-ulama kata, kalau cerita pembincangan fiqh tu cerita lain lagi, panjang lagi, ceritakan bahawa anak ni boleh jadi hamba, anak tak boleh, tak ataupun menjadi hamba. Tapi di sini Allah SWT kata, apabila Allah Taala sebutkan bahawa malaikat tu adalah merupakan hamba, maka automatically dia tu bukan anak. Tak mungkin, tak. Jadi subhanahu, maha suci Allah Subhanahu wa taala, malaikat adalah bukannya anak Allah sebagaimana yang didakwa oleh sebahagian daripada orang Quraisy. Ada di kalangan orang Quraisy, ada di kalangan orang Arab ni yang mendakwa macam tu. Ada yang kata semua, ada yang kata tak semua. Tapi maknanya mereka mensyirikkan Allah, mengatakan Allah Ta'ala ni mengambil anak-anak daripada kalangan malaikat. Jadi Allah Ta'ala kata no, bal ibadun mukramun, bahawakan malaikat itu adalah merupakan ibadun mukramun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian la yasbiqunahu bil qawli. Allah Ta'ala sekarang ceritakan macam mana sifat malaikat ni. Jadi kita sekarang nak kenal malaikat, nak kenal sifat malaikat ni. Memang kita ada belajar dalam dalam rukun iman, kita akan belajar percaya kepada malaikat, dan kemudian malaikat tu bagaimana malaikat tu. Allah SWT ceritakan dalam Quran ni. Jadi apa yang disebutkan oleh Allah SWT merupakan sifat-sifat malaikat yang disebutkan oleh Allah Ta'ala. Apa sifat malaikat ni? Allah Ta'ala sebut di sini la yasbiqunahu bil qawli. Allah Ta'ala kata malaikat-malaikat ni la yasbiqunahu, dia tidak mendahului Allah bil qawli, dengan kata-kata. Maknanya dia tak akan bercakap apa-apa sebelum daripada Allah Ta'ala. Maknanya ada ulama kata bahawa maknanya apa-apa yang tak dikatakan oleh Allah, mereka tak akan kata. Yang keduanya, mereka ni tak berani tunduk adab dengan Allah Subhanahu wa taala, tak akan memperkatakan satu perkara melainkan perkara itu perkara yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua makna lah lebih kurang sini. Hampir samalah kita kata makna dia, tapi kesimpulan dia malaikat tu tunduk, memang dia ni tak akan mendahului Allah Subhanahu wa taala dalam apa-apa kata-kata pun. Tak bercakap kecuali apa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yasbiqunahu bil qawli. Tu yang pertama. Yang kedua, Allah Taala kata wahum bi amrihi ya'malun. Dan kemudian mereka ni, malaikat-malaikat ni apa saja bi amrihi, dengan arahan Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang disuruh oleh Allah Taala, ya'malun, mereka ini akan melakukan. Maknanya mereka tak melakukan macam manusia kan. Manusia banyak arahan-arahan Allah Subhanahu wa taala, Allah suruh ni tak buat, suruh ni tak buat, suruh ni tak buat. Tu manusia, jin macam tu. Tapi malaikat no, malaikat tak macam tu. Malaikat ni nombor satu la yasbiqunahu bil qawli, yang kedua wahum bi amrihi
ya'malun. Mereka itu melakukan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok seterusnya ayat yang ke-28 insya-Allah, ayat yang ke-28. Allah Subhanahu wa taala seterusnya berkata, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Subhanahu wa taala, sekarang ni Allah sifat Allah sekarang ni, ya'lamu, Allah taala ni mengetahui, ma baina aydihim, apa di hadapan mereka, wa ma khalfahum, apa di belakang mereka. Apa maksud di depan, apa maksud di belakang, mereka ni siapa? Jadi ulama-ulama kata sini, ulama tafsir kata, maknanya Allah taala ni tahu apa yang mereka buat, mereka sedang buat, mereka akan buat. Allah SWT semua tahu. Siapa mereka ni? Boleh jadi orang kafir tu, manusia. Boleh jadi juga malaikat tu. Malaikat tu Allah Ta'ala. Jadi, Allah SWT kata, tapi majoriti ulama kata sini adalah malaikat. Iaitu malaikat-malaikat ni kan, apa saja malaikat buat, Allah Ta'ala tahu. Ya'lamu ma baina aydihim, apa yang di depan, wa ma khalfahum, apa yang di belakang, wala yashfa'una illa liman irtada. Dan kemudian malaikat-malaikat itu tak boleh memberi syafaat. Maknanya malaikat ni walaupun dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia ni mukramun sebagaimana kita baca tadi ayat tadi kan, tapi dia ni tidak boleh lah, maknanya tak adalah, maknanya macam kita sekarang kan, kita sekarang ni kalau orang tu apa ni dekat dengan orang besar dan sebagainya, maka dia boleh gini, macam beri syafaat lah kan seolah-olahnya kan, macam boleh, macam recommendation sini kan. Tapi Allah SWT sebut sini, walaupun malaikat tu mukramun, tapi bukan maknanya dia boleh buat suka-suka hati dia tidak boleh. Dia, Allah Ta'ala tahu apa yang dia buat, dan dia ni wala yashfa'un, dan dia tidak akan dapat memberi syafaat, dapat memberi recommendation ke apa-apa ke, illa liman irtada, melainkan terhadap orang-orang yang Allah Ta'ala redha, Allah Ta'ala nak, Allah Ta'ala izinkan. Maknanya kalau Allah Ta'ala tak izinkan orang tu untuk dapat syafaat, malaikat ni tak ada dapat, tak ada power sendiri. Maknanya kan, dia adalah lemah, dia adalah makhluk juga sama seperti kita, cuma dia ni adalah makhluk yang ada sifat-sifat dia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlakuan-perlakuan dia yang diizinkan oleh Allah Taala, yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia ni tak boleh la yashfa'una, tak sebagaimana mungkin kata setengah-setengah daripada orang-orang kafir ni, mereka ni konon-konon kami ni baik dengan malaikat, jadi malaikat ni boleh tolong kami. No, la yashfa'un, wala yashfa'un. Allah Taala kata illa liman irtada, melainkan terhadap orang-orang yang Allah Ta'ala redha, Allah Ta'ala nak. Kemudian wahum min khasyatihi musyfiqun, dan kemudian Allah Ta'ala kata, dan mereka ini, malaikat ini, wahum itu malaikat, min khasyatihi, daripada takut kepada Allah Subhanahu Taala tu, musyfiqun ni makna khaifun. Maknanya kata dalam tafsir setengah kata ialah hazirun, iaitu berhati-hati, berjaga-jaga. Maknanya mereka ni sangat-sangat takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan berjaga-jaga takut mereka ni melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ni juga adalah untuk kita juga, iaitu kita sepatutnya ialah kena berhati-hati, kena musyfiqun maknanya ialah berhati-hati, berjaga-jaga, sangat-sangat teliti, takut kita ni melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Takut khasyatihi, takut kepada Allah. Jadi takut kepada Allah sepatutnya nombor satu, bukannya takut kepada satu benda yang lain. Kita janganlah takut benda lain sehingga kita ni berhati-hati jangan terlanggar apa-apa yang kadang-kadang kan kita berjaga-jaga kan. Termasuk dalam berjaga-jaga sini ulama kata ialah kita takut untuk melakukan perkara-perkara yang syubhah sini kan, sebagaimana Nabi SAW kata kan, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Halal tu jelas, haram tu jelas, tapi di tengah-tengah ni ada kadang-kadang benda-benda yang kelabu, benda-benda yang grey area kan. Kadang-kadang ramai manusia melakukan benda ni. Jadi termasuk itu ialah kita ni berhati-hati, min khasyati, kita takut. Bila kita takut tak satu benda yang melanggar perintah Allah SWT, maka kita akan lari awal-awal kan, jauhi perkara-perkara yang grey area tadi tu. Seterusnya ialah ayat yang ke-29. Allah Ta'ala kata, wa may yakul minhum inni ilahun, sesiapa yang berkata, manalah tahu kan, setengah ulama kata wa may yakul, sini ayat 29 ni, iaitu setengah ulama tafsir kata wa may yakul, siapa yang berkata, minhum, daripada kalangan mereka, daripada kalangan malaikat ni. Tapi ada ke malaikat yang akan berkata benda ni? Tidak ada. Tapi andaian, Allah Ta'ala kata, setengah ulama kata ini andainya jika ada di kalangan mereka, wa man yakul minhum inni ilahum min dunihi, aku ni Tuhan juga selain daripada Allah Ta'ala. Kalaulah ada macam tu, Allah Ta'ala kata, siapa yang kata macam tu, fadzalika najzihi,
kami akan balas dia. Yang demikian itu kami akan balas dia, najzihi jahannam, neraka jahannam. Kazalika najzi zalimin, dan begitulah kami akan membalas orang-orang yang zalim. Jadi ayat ini adalah merupakan amaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada di kalangan mereka, of course tak ada. Tak ada malaikat yang sanggup melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala kan. Jadi adalah yang kata, setengah ulama tafsir kata, seperti jalan lain dia kata, ayat ini adalah contohnya adalah iblis. Iblis ni tinggal dengan malaikat. Jadi seolah-olah macam dia ni jadi malaikat, tapi dia adalah jin. Tapi dia tinggal bersama malaikat, dia beribadat bersama malaikat. Jadi sebagaimana yang kita baca setengah ayat. Jadi seperti kisah Nabi Adam tu, disuruh sujudlah bersama-sama dengan malaikat, tiba-tiba dia tak sujud sebab memang dia ni daripada jin dan dia ni sombong. Jadi Allah SWT kata sini, setengah ulama kata sini apa? Dia kata ke sini ialah wa man yakul minhum inni ilahum min dunihi, maksud dia ialah sini adalah maksudnya ialah iblis. Tapi setengah ulama lain kata, dalam tafsir kata, ini adalah merupakan andaian kalaulah ada di kalangan mereka ni yang berani mengatakan bahawa dia juga Tuhan selain daripada Allah. Allah Ta'ala kata najzihi jahannam, kami akan masukkan, balaskan dia ke dalam neraka jahannam. Dan Allah Ta'ala kata macam itulah siapa-siapa saja, kazalika najzi zalimin, orang-orang yang zalim, orang-orang yang. Jadi sekarang ni dunia sekarang ni kan banyak orang ni bukan sanggup kata dia ni Tuhan, ada yang kata Tuhan tak ada pun. Itu jadi Allah Ta'ala beri amalan kat sini kan bahawa najzih jahannam kazalika najzih zalimin, kami balas orang-orang yang zalim. Zalim sini itu orang-orang musyrik, orang-orang zalim, maksudnya orang-orang yang musyrik. Kemudian seterusnya ayat yang ke-30. Ayat yang ke-30 Allah SWT kata awalam yaral lazina kafaru. Sekarang Allah Ta'ala kata, apakah orang-orang kafir ini tidak melihat? Tidak melihat maknanya tidak berfikir. Kalau sekarang ni ialah tidak mengkaji, tidak mengetahui, gitu kan. Yara ni dia boleh jadi melihat, boleh jadi mengetahui, boleh jadi ni kan. Jadi Allah Ta'ala kata awalam yara. Awalam situ ada bacaan dia alam tanpa waw ada baca awalam, kita baca awalam, tapi ada bacaan dengan alam tanpa waw Jadi awalam yara allazina kafaru, apakah orang-orang kafir itu tidak melihat, tidak memerhatikan, tidak mengetahui annas samawati wal arda kanata ratqan. Allah Ta'ala kata langit ni, as-samawat dan juga al-arda ni kan, bahawa langit dan juga bumi ni kanata, kedua-duanya dulu adalah ratqan. Maksud ratqan ini, ratqan sini ada dua makna besar yang disebutkan oleh ulama. Yang pertama sekali, yang popularnya ialah mengatakan bahawa ianya adalah satu. Dulunya bumi ni dan juga langit ni adalah satu. Kemudian fafataqnahuma, lalu Allah Ta'ala pun pecahkan, pisahkan di antara keduanya. Jadi dia satu dulunya, langit bumi satu, kemudian Allah Ta'ala pun pecahkan. Lalu dijadikan, ini jadi 7, ini jadi 7. Langit 7, ada bumi ni 7 lapis. Itu satu penjelasan ulama mengenai ayat ni. Satu lagi penjelasan ulama mengatakan ialah apa? Maksud ratqan sini ialah kering, maknanya tidak mengeluarkan hujan, tidak mengeluarkan air dan tidak boleh pecah. Itu asal, itu satu lagi makna ratqan. Jadi kalau ikut makna yang diberikan, makna inilah pendapat yang dikeluarkan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan bahawa dia tu sangat keras. Ratqan ni dulu Allah Ta'ala kata, apakah orang kafir tidak mengetahui bahawa, tidak melihat bahawa dulunya langit dan juga bumi ni adalah sangat keras dan tidak mengeluarkan apa-apa air. Bumi pun macam tu juga, dia sangat keras, tidak mengeluarkan apa. Lalu kami fataqnahuma makna pecahkan dia tu sehingga kemudian keluarkan air daripada keduanya. Langit pun keluarkan air, iaitu hujan, kemudian bumi pun keluarkan air, lalu sehingga boleh menumbuhkan benih-benih, menumbuhkan pokok-pokok. Itu makna yang kedua. Jadi ada dua makna lah sini kan. Jadi dua-dua tu boleh insya-Allah kan, sebab itu adalah merupakan kata-kata ahli tafsir. Jadi Allah SWT kata, apakah orang kafir ni tak perhati, orang kafir. Jadi sekarang ni ada teori lah kan, teori yang dia kata Big Bang lah dan macam-macam lah. Itu wallahu a'lam bisawab, teori fizik yang mengatakan tu kan, dulu adalah satu, lepas tu dia pecah dua. Wallahu a'lam. Wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayy. Kemudian Allah Ta'ala kata, dan kemudian kami jadikan minal ma', daripada air itu semua benda tu kulla syai' hayy, hidup. Maknanya kehidupan daripada air, kehidupan. Jadi ulama-ulama pun ada sebenarnya ada beberapa pendapat tentang ayat ini.
Pendapat yang pertama mengatakan ialah, maknanya yang mengatakan bahawa apa, iaitu air ni dikata ialah, iaitu datangnya daripada langit mengeluarkan air, kemudian yang bawah pun bumi mengeluarkan air. Waja'alna minal ma' kulla syai'in hayy. Yang keduanya ada mengatakan bahawa manusia ni kan hidup ni kan datangnya daripada air, iaitu air mani. Ada yang ketiganya mengatakan bahawa sesuatu benda ni nak hidup mesti memerlukan kepada air. Tu beberapa pendapat ulama lah. Ada banyak lah, kalau kita baca dalam tafsir, kita baca dalam penjelasan-penjelasan ulama mengenai ayat ini, banyak mengatakan. Jadi insya-Allah kita terima apa pun insya-Allah kan, tapi iaitu kita terima ini kata ulama, ini kata ulama juga, iaitu yang pentingnya ialah Allah Ta'ala sebut sini, dan kami jadikan semua benda tu hidup daripada air. Minal ma' kulla syai'in hayy. Jadi kalau kita tengok atas dunia sekarang, pergi ke mana? Manusia pergi ke Mars kan, pergi ke Marikh kan. Mereka cari apa? Cari air kan. Ada air. Bila ada air, ada kehidupan. Mereka pun kata macam tu kan. Ni NASA lah kata kan. Kalau pergi sini, kalau ada air, ada kehidupan. Pernah ada kehidupan kalau pernah ada air. Dalam perut bumi Marikh lah mereka katakan, yang baru-baru ni lah kan cerita macam-macam lah. Tapi kesimpulannya, manusia kalau tanpa air, maknanya manusia tak boleh hidup. Jadi Allah SWT kata sini, waja'alna minal ma' kulla syai'in hayy. Dan kami jadikan daripada air itu semua benda itu kehidupan. Kemudian afala yu'minun. Yang penting tu ialah, yang penting tu bukan fizik, bukan saintifik, bukan apa tu, tetapi yang penting tu ialah apa? Afala yu'minun. Apakah kamu tidak beriman? Sepatutnya dah tengok benda ni semua, tengok ketetapan Allah Ta'ala ni, sepatutnya kamu beriman kan. Afala yu'minun, kata ulama, kenapa kamu tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kata dalam tafsir jalan lain, dia kata sepatutnya tu'minun, sepatutnya yu'minun. Afala yu'minun, kenapa mereka tidak beriman? Dah, tapi kenapa kamu tetap kafir juga? Seterusnya Allah Ta'ala kata ayat 31, insyaAllah ayat 31 Allah Ta'ala pun sebutkan, waja'alna fil ardi rawasiya. Allah Ta'ala sebutkan sekarang ni, Allah Ta'ala jadikan fil ardi, di atas muka bumi ini, di atas bumi ini, di atas bumi ini, rawasiya. Rawasiya ni asal maknanya, raus tu maknanya ialah sauh kan, kapal dia nak berlabuh, dia ada sauh kan. Maknanya kalau kapal tu tak ada sauh, maka dia akan bergerak kan, dia akan berpusing lah, akan pergi mana-mana kan. Jadi dia bila dia sauh kan, tak sauh tu kalau di darat dia akan ikat pada jeti tu kan, besar tu. Itu kalau di tengah laut dia akan sauh kan. Kapal orang pergi ke laut tahu lah kan, bila nak pergi mengail dia kena ada sauh kan. Kalau tak, nanti kapal tu akan bergerak, perahu tu akan bergerak, akan beralih tempat kan. Jadi sauh tu adalah merupakan satu benda yang boleh meletakkan satu benda tu. Jadi begitu juga Allah SWT sebutkan sini, kami jadikan pada muka bumi ini ada sauhnya, iaitu rawasih ni maksudnya bukit. Antamida bihim, supaya apa? Bumi ni tak bergoncang. Tamid ni maknanya tatharrak, maknanya bergerak, bergoncang-goncang. Jadi maksud sini ialah Allah Ta'ala jadikan bukit itu supaya bumi ini tidak bergerak, tidak bergoncang, tidak bergegar, tidak kita panggil earthquake, macam-macam lah kan. Allah Ta'ala kata waja'alna fiha fijajan. Yang kedua pula, Allah Ta'ala jadikan padanya, ada yang kata fiha tu fi rawasi, ada yang kata fi itu adalah fil ardi, mana-mana lah kan, iaitu di atas muka bumi ini, di atas bukit-bukit ini pula Allah Ta'ala jadikan fijajan. Fijajan ni maksudnya ialah masalik, itu laluan-laluan. Fijajan subula ni laluan-laluan yang boleh digunakan sebagai jalan, maknanya luas, maknanya bukan yang sempit, bukan. Jadi Allah Ta'ala jadikan, tengokkan di atas bukit-bukit, kita tengokkan di bukit-bukit di atas muka bumi ini, boleh lalu sini kan, manusia boleh lalunya. Jadi itu Allah Ta'ala katakan fijajan subula, jalan-jalan yang luas, la'allahum yahtadun, moga-moga mereka ini yahtadun. Kata dalam tafsir jalan lain, maksudnya moga-moga mereka ini akan dapat berjalan. Yahtadun tu maknanya, yahtadun ikutnya ialah huda tu makna petunjuk, tapi maksudnya ialah, kata dalam tafsir jalan ialah maksudnya petunjuk, sehingga mereka ini boleh berjalan di atas muka bumi ini sehingga sampailah ke destinasi yang mereka tempat nak pergi. Itu maksud yahtadun. Jadi tengokkan, Allah Ta'ala nak ceritakan nikmat dia di sini. Allah Ta'ala jadikan bukit, tujuan bukit. Kenapa? Kemudian pada bukit ataupun pada bumi ini Allah Ta'ala jadikan pula jalan-jalan, laluan-laluan. Manusia tu kenal kan, tak sesat kan. Ini sampai sini, ini dah sampai sini dah kan. Kemudian dijadikan jalan-jalan mudah pula, manusia pun boleh korek, boleh sini kan. Sekarang ni terowong sana, terowong sini,
Dan kemudian Allah Ta'ala jadikan pula semua benda ni untuk apa? La'allahum yahtadun, supaya mereka ni boleh berjalan ke sana kemari dan sampai balik ke tempat mereka tak nak tuju ataupun pergi ke destinasi mereka nak pergi. Wa ja'alna as-samaa'a saqfan, dan kemudian Allah Ta'ala sebut dijadikan pula langit ini sebagai as-sama', langit, saqfan, sebagai atap, macam rumah. Kalau rumah, kalau tak ada atap macam mana? Kita kata rumah kita tapi tak ada atap. Kita pun hujan turun lah kan, tak terjagalah, kita panas matahari, tak ada atap. Jadi Allah Ta'ala jadikan sini. Apa Allah Ta'ala jadi? Allah Ta'ala kata waja'alna as-samaa'a saqfan. Allah Ta'ala jadikan langit ini sebagai saqfan, sebagai penutup, sebagai atap. Kemudian bagaimana saqfan tu? Mahfuzah, yang terjaga. Maksudnya terjaga itu dia ni menjaga daripada apa-apa yang datang daripada luar. Kita tengok kan, kita punya hemisfer, kita punya nilakan, kita punya apa kita katakan, tu kan, kita punya bumi tu kan, ada di keliling dia tu. Jadi mana apa-apa yang datang daripada luar, dia akan terbakar lah, dia akan inilah. Kalau tak, kita kata dia hentam sana, hentam tahi bintang, hentam meteor, hentam apa, tak tahulah apa akan jadi kan. Tapi kita tengok kan, matahari datang dengan cahaya dia ditapis-tapiskan oleh ozon tu kan. Kita tengok kan, Masya Allah kan. Semua tu, sebab itulah jadi kajian maksudkan, dia tengok, rupanya di keliling bumi ni ada pelindung-pelindung. Itulah Allah Ta'ala kata saqfan mahfuzah wa hum an ayatiha mu'ridun. Tapi Allah Ta'ala kata mereka ni tetap juga mu'ridun, berpaling daripada ayat-ayat kami. Bukannya nak hera pun, bukan nak ambil perhati pun, bukan nak fikir pun. Wa huwallazi, ayat 33, Allah SWT sebut wa huwallazi khalaqal laila wan nahar. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi, dia menciptakan malam dan juga siang. Al-laila wan nahar, malam dan juga siang. Kemudian wasyamsa, matahari, wal qamara, dan juga malam, ada bulan, wal qamara, bulan, kullum fi falakin yasbahun. Kemudian kamu tengok semua benda tu, kullun, semua tu, iaitu matahari dan juga bulan tu, fi falakin, pada orbitnya, yasbahun. Yasbahun ni asalnya berenang kan. Maknanya macam berenang lah. Tengok kan, di tengah-tengah udara, di tengah-tengah kan, lapang tu kan. Tapi dia tak lari. Dia macam ada pusingan dia, macam ada laluan dia. Kita tak nampak kan. Tapi ada laluan dia. Sebab itulah manusia pun belajar benda ni, buat fizik, akhirnya, dia buat satelit. Dia buat satelit. Jadi satelit pun berpusing lah kan bumi, tak lari kan. Tapi kalau Allah Ta'ala dah tak izinkan, dia akan lari lah. Seterusnya Allah Ta'ala kata wa ma ja'alna li basharin min qablika. Ini cerita seterusnya, iaitu cerita ayat 34 ni. Ayat 34 ni Allah Ta'ala kata, sekarang ni cerita pasal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pula. Allah Ta'ala kata wa ma ja'alna li basharin min qablikal khulda. Ayat ini dikatakan turun sebab turunnya kerana ada orang kafir ni mengatakan ala Muhammad ni nanti dia matilah, nanti matilah dia. Jadi akhirnya Allah Ta'ala pun turunkan ayat. Allah Ta'ala kata yes, wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld. Tidak ada manusia yang kami jadikan sebelum daripada kamu ni wahai Muhammad yang al-khulda. Khulda ni kekal. Makna kekal selama-lamanya, tak mati, tak ada. Semua mati. Nabi-nabi semua mati. Jadi Allah Ta'ala kata yes, betul. Kami wa ma ja'alna, kami tak jadikan li basharin, bagi manusia min qablika, sebelum daripada kamu, termasuklah Nabi Khidir. Orang kata Nabi Khidir masa hidup tak ada kan. Ayat ni menafikan Nabi Khidir dah tak ada dah kan, dah meninggal. Jadi Allah SWT kata min qablikal khuld, tak ada yang kekal. Kemudian afa imitta, dan kemudian kalau kamu mati wahai Muhammad, fahumul khalidun, adakah mereka tu akan kekal? Sama juga, mereka mati juga kan. Makna semua kita ni mati kan. Mati ni makna apa? Mati maknanya kembali kepada Allah SWT. Maknanya tak boleh lari daripada Allah SWT, akan kembali semua kepada Allah kan. Nak ke tak nak ke kan, say ke tak say, kata orang Kelantan, say ke tak say ke, akan mati juga kan. You redha ke, you nak ke, you tak nak ke, mesti akan balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka kata Muhammad ni akan mati juga, awak pun akan mati juga. Awak yang awak tak mati ke? Jadi Allah Taala kata afa imitta, kalau Muhammad tu mati, kalau awak mati wahai Muhammad, fahumul khalidun, mereka ni kekal ke? Jawapan dia tidak, of course kan, mereka pun tak kekal juga. Jadi Allah Taala kata dalam ayat 35, kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang ada nyawa ni pasti akan mati. Dah ada nyawa, mesti akan mati. Kalau yang tak ada nyawa memang tak mati, sebab memang dah mati dah kan. Batu memang dia dah mati dah, kita kata kan. Memang dalam maknanya tak hidup. Dia ni hidup daripada hakikatnya kan, bertasbih dan sebagainya. Tapi maksudnya dari segi ni dia tak ada nafs. Jadi Allah Ta'ala kata kullu nafsin, semua jiwa ni dha'iqatul maut, akan merasai mati, maknanya akan mati. Kemudian wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Tapi tujuan apa, tujuan hidup ni? Allah Ta'ala hidupkan kita ni sekejap ni. Apa tujuan dia? Allah Ta'ala sebut sini wa nabluukum, kami cuba kamu dengan syarri,
dengan khairi. Syarri dengan khairi ni banyak penafsiran, iaitu kalau secara umumnya maknanya kejahatan dan keburukan, tapi dia banyak maksud alif apa ni, miskin dia mak dan ni kan, macam-macam lah, apa ni, miskin, kaya dan apa-apa saja kan, susah senangnya manusia ni, semua benda tu Allah Ta'ala kata adalah fitnah. Fitnah ni maksudnya lah cobaan, maksudnya cobaan, dicoba oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Mulk. Allah Ta'ala kata linabluwakum ayyukum ahsanu amala, siapa di kalangan kamu ni yang mana yang terbaik amalannya. Jadi Allah Ta'ala nak hidupkan kita ni sekejap ni kan, tak kira 63 tahun ke 80 ke 95 ke, tak kira lah kan, semua tu umur kita tu adalah Allah Ta'ala nak uji kita kan. Jadi Allah Ta'ala kata wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, tapi semua tu akan mati, wa kullu nafsin za'iqatul maut, kemudian wa ilaina turja'un, dan akhirnya kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Kamu nak lari ke mana? Kamu orang kafir, kamu Islam, kamu apa, kamu tetap manusia, kamu ada nyawa, kamu akan akhirnya akan terpisah juga. Sebagaimana kamu tu dulu tak ada, Allah Ta'ala kirimkan roh, kemudian Allah Ta'ala akan cabut balik roh tu daripada kamu, dan dia akan kembali berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setakat itulah saja insyaAllah hari ini. Jumpa lagi insyaAllah di sesi akan datang, muka surat yang ke-325 insyaAllah kan. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan berikan kepada kita insyaAllah kefahaman yang sedikit daripada pengajian kita ni, daripada sesi kita ni. InsyaAllah kita korbankan sikit 30 minit setiap hari insyaAllah untuk kita mendengar Al-Quran. Itu pun 30 minit sahaja kan, 30 minit. Kalau kita buat 30 minit setiap kita ambil masa lebih kurang 2 tahun insyaAllah untuk habiskan. Jadi kita dah sampai 2 tahun dah, kita hampir nak habiskan insyaAllah kan. Moga-moga Allah SWT akan berikan rahmat dan berkatnya kepada kita, kehidupan kita insyaAllah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.